Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang betul itu betul dan ilhamkanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan ilhamkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Malam ni kita dah masuk ke pengajian kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah ni di halaqah 9. Halaqah 9. Maknanya kita dah alhamdulillah berjayalah 9 kali kita bersiaran. Okey. Jadi kita masih lagi dengan tajuk tashbih nah. Okey. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kita yang on the way ke sekarang ni. Hari ni berapa hari bulan dah? Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 23 hari bulan. Maknanya ada lebih kurang dalam seminggu lah lagi untuk kita meninggalkan tahun Ishrun 2020. Saya ingat masa saya sekolah dululah, pada tahun 1990. Saya ingat lagi. Dasar ekonomi untuk Bumiputera ni. DEB ke? Dasar ekonomi baru kan? Okey. Dia berakhir, dia ditubuhkan selepas pada dia diwujudkanlah oleh kerajaan selepas daripada peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969. Setahun sebelum saya dilahirkan. Saya lahir tahun 1970. Diperkenalkan DEB. Dan DEB tu dia berakhir pada tahun 1990. Bila dia berakhir tahun 1990, masa tu umur saya 20 tahun. Perdana Menteri pada masa tu, Tun Mahathir, telah melancarkan wawasan 2020. Saya pada masa tu, saya ingat lagi, saya fikir kata, aku ni panjang ke umur? Allah bagi panjang umur ke tahun 2020? Tahun 2020 ni lagu mana? Lagu mana tahun 2020 ni? Ada kereta terbang ke? Macam mana masyarakat masa tu? Tidak tak fikir. Tapi semua tu dah di dalam ilmu Allah, takdir Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kita safar semua di tahun 2020. Tapi kita tidak menyangka yang tahun 2020 ni lah rupanya ada COVID. Ada COVID. Kita umat manusia ni diuji dengan COVID-19. Alhamdulillah. Keadaan pun kita kata insya-Allah akan kembali pulih. Dan khabarnya sekarang ni dah ada vaksin dah ada vaksin, dan kerajaan juga akan beli vaksin dan guna untuk rakyat. Tak apalah, itu memang dah tugas kerajaan dah, kerja kerajaan dah. Baik, berapa orang dah? Okey, lebih kurang dalam 14 orang sekarang ni. Bolehlah kita mula. Tadi tu mukadimah je, sambil-sambil nak tunggu. Teringat. Maknanya seminggu lagi, poinnya nak kita tadi seminggu lagi habis tahun 2020. 2021 pula. Dan masa itu akan berlalu begitu cepat. Cepat. Kita rasa macam baru je masuk 2021. Tengok-tengok
Dah bulan 3 dah. Lepas tu dah 6 bulan dah. Habis 2021. Nak? Itulah kehidupan ni dah. So yang terbaik adalah orang yang sentiasa beramal. Okey. Baik, kita Sahabat kita balik ke kelas kita hari ni. Okey, saya nak buka buku kitab kita ni di muka surat 173 yang minggu lepas. Dan malam ni kita akan baca di muka surat 174. Mi'ah arba'ah wa sab'un. Tak? Mi'ah arba'ah wa sab'un. Okey. Bukan apa, saya teringat dulu Dr. Fa'amdur Rahim tu. Tu guru saya tu, dia baca Safhah arba'ah wa sab'un atau arba'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Boleh juga arba'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Muka surat 74 selepas 100. Boleh juga. Okey, baik. Apa yang kita belajar pada minggu lepas? Okey, kita ulang sikit lah. Okey. Minggu lepas kita belajar berkenaan dengan wajhus syabah. Wajhus syabah mana? Wajhus syabah. Kita tengok di kitab juga. Taksimul akhar bi'tibar brain akhar atas sikit. Okey Jangan pening dah. Okey. Di sini. Okey. Taksimun akhar bi'tibarin akhar. Maknanya wajhus syabah ni dia ada pembahagian lain dilihat dari sudut lain. Apa dia? Dia wahid, ghairu wahid, ada hissi, ada akli, bla 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 dah. Jadi apa yang Qazwini tulis ni di dalam perenggan ni, okey, saya dah tunjuk pada minggu lepas, saya buat carta kan. Carta tu tulisan tangan, itu draft. Tapi di sini ada carta hot comel sikit. Cuba kita tengok. Ni carta dia. Comel sikit kan? Dia ada warna-warni tak? Okey. Dia ada apa ni? Wajhus syabah, ada warna, ada carta tak? Ni dia panggil infografik, infografik statik. Yang ni boleh kita jadikan sebagai bahan mengajar kita kan? Sebab manusia ni dia kadang-kadang dia boleh tangkap visual kan, visual. Kalau dia baca teks saja tu mungkin dia susah nak ingat. Tapi dengan dia tengok ni dia nampak dah. Contoh wajhus syabah dia nampak dah. Okey, ada hak yang warna merah tu, atas tu 2, lepas tu pecah pula bawah tu 2 warna kuning, lepas tu ada pula yang merah, lepas tu warna kuning. Dia boleh, kalau dia jenis yang jenis otak dia cekak kalau dengan benda-benda yang berwarna ke apa sebenarnya, dia akan membantu. Dia ingat, ada 7. Nampak, dia boleh gambarkan tak? Tu bagaimana benda-benda grafik, lukisan, gambar dan sebagainya tu membantu pelajar-pelajar belajar dan mengingat. Sebab tu di dalam buku-buku teks kita tengok kan, dia bukan hanya sekadar tulisan sahaja, tapi dia ada gambar, ada macam-macam. Tujuan dia supaya kita ingat. Tak? Okey. Jadi inilah yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu wajhus syabah dia ada wahid dengan ghairu wahid. Yang wahid ada hissi dan akli. Lepas tu yang ghairu wahid dia ada murakkab. Lepas tu dia ada muta'addid. Muta'addid tu ghairu murakkab lah. Lepas tu murakkab tu dia hissi dan akli. Lepas tu muta'addid ghairu murakkab tu ada silap baris sikit lah. Muta'addidun ghairu murakkabin tu sebenarnya. Okey, ada salah sikit. Tak apa, kita boleh bagi. Mukhtalif hissiyun dengan akliyun. Okey. Jadi kalau kita tengok ada berapa? Ada 7. Kita tengok hak kuning tu. Ada 7 dah. Okey. Jadi kemudian Qazwini rahimahullah dia sebut selepas tu kita baca dah al-wahid al-hissi ni kal humrah wal qafa bla 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 habis ni kan. Okey, jadi malam ni kita nak sambung sini. Kita masuk kepada al-murakkab al-hissi. Al-murakkab al-hissi ni yang ni. Ni murakkab ni. Murakkab ni sorry. Okey. Ni yang murakkab ni, yang merah ni, ghairu wahid dia pecah kepada murakkab. Murakkab yang hissi dan akli. So malam ni kita tengok hissi, dan kalau kita sempat kita baca akli dah. Mungkin malam ni hak ni saja kot, murakkab hissi dengan akli. Okey, minggu depan insya-Allah kita baca muta'addid
Okey, jadi sini yang hissi akli yang wahid ni dah settle dah. Sekarang ni yang ghairu wahid murakkab ataupun mutaaddid. Okey, yang murakkab ni hissi dengan akli. So yang ni kita balik semula ke kitab, ni dia nak sebut ni, wal murakkab al hissi. Okey, boleh dah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal murakkabul hissiyyu tarafahu imma mufradani qama. Kita buka qama situ. Okey. Kal hayatil hasilati minal humrati wasyaklil kurriyi wasyaklil kurriyi, afwan, bukan kurriyi tak ada tasydid dah. Wasyaklil kurriyi wal miqdaril makhsusi. Okey, sekejap. Sebab dalam kitab saya ni ditulis Al-Kuridi, dia tersilap tabak ibu bedal tu kena liquid kita buang. Okey. Baik, fi qauli dzir rummah. Okey. Sekarang ni kita masih lagi berkenaan dengan wajhus syabah yang murakkab. Okey, murakkab ni dia terdiri daripada beberapa elemen yang membentuk wajhus syabah tu. Dia campur, akhirnya dia jadi nampaklah apa ni wajhus syabah tu. Bila campur ni tu membentuk wajhus syabah. Okey. Jadi wajhus syabah yang jenis murakkab hissi ni, okey. Tarafahu, melihat kepada musyabbah dan musyabbah bih, imma mufradani qama. Tadi kan saya suruh bubuh qama. Okey, sini saya nak bagi penjelasan, takut kita silap faham. Sekarang ni Qazwini apabila dia nak menceritakan tentang al-wajhul murakkabul hissiyyu, okey, dia tidak boleh cerita tarafahu tu adakah dia hissi ke akli ke tak. Dia tak cerita yang tu. Bukan dia tak boleh cerita, dia tak cerita yang tu. Okey, tetapi dia cerita dari sudut ketika dia wajhus syabah ni, ketika dia murakkab hissi, dia cerita dari sudut tarafahu tu, dia cerita dari sudut dia mufrad ke ataupun tidak. Apa makna mufrad? Mufrad ni dia satu benda je. Satu benda je. Dia lawan kepada murakkab. Wajhus syabah tu, dan kita akan tengok dalam wajhus syabah. Apa ni musyabbah dengan musyabbah bih tu? Kita akan tengok lepas ni dalam contoh, dia satu benda je. Satu benda dia sebut. Penyair tu sebut satu benda je. Dan dia lawan kepada murakkab. Nampak? Jadi sini tarafahu maknanya musyabbah dan musyabbah bih yang wajhus syabah dia tu murakkab hissi, dia imma mufradani. Ni bahagian pertama dia, iaitu dia dua mufrad, maknanya satu benda. Dua mufrad tu satu mufrad. Dua benda, satu musyabbah bih. Habis itu. Ka tu seperti tu, dia bukan balik kepada mufradani, dia balik kepada al-murakkab al-hissi. Tarafahu imma mufradani, dia balik kepada tu. Kal hayatil hasilati minal humrati wasyaklil kuriyyi wal miqdaril makhsus tu, hak tu musyabbah. Jangan kata kal hayatil hasilah tu hak tu mufradani, tak. Mufradani tu kita akan tengok dalam contoh lepas ni. So tanda molek dah. Takut berlaku kekeliruan. Okey, saya ulang balik. Wal murakkabul hissiyyu tarafahu imma mufradani. Okey, tadi saya suruh bubuh koma situ supaya kita nak mengelak kekeliruan. Okey, kal hayatil hasilati tu sampai habis tu balik kepada wajhus syabah. Wajhus syabah tu dia adalah hay'ah al-hasilah min kaza wa kaza wa kaza ila akhir. Okey, tapi di situ Qazwini sebut yang musyabbah dengan musyabbah bih, untuk wajhus syabah yang murakkab hissi ni dia boleh mari dalam keadaan kedua-duanya tu mufrad, bukan murakkab. Okey, nampak kita tengok contoh dia. Okey, tapi di sini apa terjemahan wajhus syabah? Kata Qazwini kal hayatil hasilati, seperti satu bentuk ataupun satu keadaan yang terhasil. Al-hasilah ni maksud dia al-mutahaqqiqah, al-mutahaqqiqati. Kal hayatil hasilati ay al-mutahaqqiqati, yang terbentuklah, okey, yang terhasil.
minal humrah, daripada satu, apa dia elemen dia? Al-humrah, warna merah. Itu satu. Wasyaklil kuriyi, bentuk. Dan bentuk tu adalah bentuk apa? Bulat. Kuratul qadam tu kan, bola sepak tu kan, bentuk dia bulat. Bulat kan? Kurah. Bentuk. Wal miqdaril makhsus, dan dia ada kadar dia yang khusus, yang tertentu. Apa maksud miqdar ni? Dia punya besar kecil dia tu. So dia ada warna, dia ada bentuk, dan dia ada saiz. So al-miqdar ni saiz, besar kecil dia tu, kadar dia tu. Okey. Jadi situ ada berapa perkara tu? Situ dia ada 3 perkara tu. Sebab tu di sini dia kata murakkab. Dan benda ni hissi, sebab apa? Sebab dia boleh tengok. Kita boleh tengok warna tu, bentuk tu, dan saiz tu. Okey, baik. Apa dia punya syahid dia? Okey, baik, kita tengok syair ni dah. Dan syair ni adalah kita kata satu syair yang mengandungi bukan saja tashbih, tetapi dia merakam budaya Arab. Budaya Arab ketika mereka berusaha untuk menyalakan api. Menyalakan api. Okey. Baik, kita tengok tashbih dulu. Tashbih tu duduk di mana? Okey, duduk di mana? Okey. Baik, kita baca dulu. Okey, lupa nak baca. Wasiqtin, baca si, jangan baca sa. Wasiqtin, Abu Baris molek. Wasiqtin ka'ainid diki awartu sahibi. Ataha tu tukar kepada abaha. Okey. Ta tu tukar kepada ba. Okey. Sebab dalam dua buah buku yang saya rujuk ni, dia ba. Ba. Dan ada sebab kenapa abaha tu, kenapa ayahnya tu. Saya akan cerita lepas ni. Okey. Wasiqtin ka'ainid diki awartu sahibi abaha wahayyana limauqi'iha wakra. Boleh? Wahayyana limauqi'iha. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat lagi limaudi'iha. Dan kedua-duanya boleh pakailah, membawa makna yang sama. Okay. Wahayyana limauqi'iha wakra. Okey. Baik, kita tengok yang tashbih dulu. Tashbih yang menjadi syahid kepada al-murakkab al-hissi wa tarafahu imma mufradani kal hayati ila akhirih tu duduk pada 3 patah perkataan tu. Apa dia? Wasiqtin ka'ainid diki. Dah habis situ je. Tengok siqtin musyabbah, ainid dik musyabbah bih. Wajhus syabah memang difahami dah. Dia ada pada siqtin dengan ainid dik tu. Apa dia? Hay'ah al-hasilah minal humrah wasyaklil kuriyi wal miqdaril maksud. Ada situ. Habis. Maknanya kalau kita nak cara ke syahid saja cukup setakat tu lah. Mana hak belakang tu wartu bla bla ila akhirih tu kita tak payah tak payah baca pun tak apalah. Maknanya kalau kita belajar just untuk kita tahu syahid je, kadang-kadang kalau kita di kelas ke contoh kan, kalau kita sebab kita contohnya bekerja dengan masa ke dan sebagainya, cukup dengan wasiqtin ka'ainid diki, cukup dah. Sebab situ kita boleh tanya buat soalan di situ tu. Kalau nak buat test ke, nak buat final ke apa contoh kan. Sebab itu sahaja yang syahid dia. Cumanya bila kita baca kitab ni kita cuba fahamilah baik syair itu sepenuhnya. Sebab di sana ada beberapa maklumat. Contohnya di sini ada yang berkaitan dengan budaya Arab yang kita boleh tambah maklumat kita lah. Okey. Tapi yang tu saya akan cerita lepas ni. Sekarang ni kita nak tengok syahid dia dulu. Wasiqtin ka'ainid diki. So apa makna siqtin? Siqtin ni tu dia dah, maksud dia adalah bila kalau kita bakar kayu, kita bakar, kita ambil kayu, lepas tu kita bakar, kayu tu terbakar lah kan. Okey, lepas tu dia ada percikan api, percikan api tu Arab panggil siqt. Okey, dia an-naru as-saqitah, api yang percik atau jatuh. Bukan api yang duduk di batang kayu tu. Api tu dia macam api obor tu kan, dia menyala besar kecil macam api gas tu kan tak. Tapi ni yang mecik tu, percikan api tu.
Macam kalau kita main bunga api tu kan. Bunga api apa hak murah tu kan. Hak budak-budak main tu kan. Bila pasang tu kan nampak mecik tu kan. Tu dia panggil sikt. Gitulah. Jadi dalam budaya Arab, dalam syair ni Zurrummah, dia tashbihkan sikt tu seperti ainidik. Ainidik ni apa? Mata ayam. Dari sudut apa? Apa wajhus syabah dia? Wajhus syabah dia adalah al-humrah, warna merah. Cuba bayangkan dah, percikan api tu memang dia warna merah. Wasyaklil kuri, dan dia memang bulat. Ke ada percikan api yang warna dia tak bulat, 4 segi, 3 segi, hexagon, 8 segi, tak ada dah. Dia bulat kan? Walaupun dia kecil tapi dia bulat. Wal miqdaril makhsus, saiz dia tu dia kecil je, dia tak besar, kan? Dia ada saiz-saiz yang tertentu, yang al-makhsus. Jadi benda tu, dia gabung tiga tu dia panggil murakkab. Dan benda tu kita boleh tengok. Maka sebab tu dia jadi hissi. Boleh? Boleh kan? Hak ni mudah je. Cumanya hak belakang tu, cuba tengoklah. Dia kata, wasiqtin ka'ainiddiki, dan percikan api itu seperti mata ayam. Awartu ni nawabtu, aku ganti. Sahibi, kawan aku ini sebagai abaha, ayahnya. Apa ni? Ha tu dia balik kepada sekejap. Ha tu dia balik kepada saya lupa tanda tadi. Sekejap dah. Sebab dia muannas tu. Okey. Dia balik kepada asik tu. Okey. Wasiktin ka ainiddiki awartu sahibi. Okey, ataha asik tu adalah annaru as-saqitah minaz zand. Wa hiya tanzilu minhu wa wasatuha aswad wa hafatuha hamra ka ainiddik. Okey, dia balik kepada sik tu. Okey. Wahayyana, dan kami sediakan limauqi'iha, untuk tempat dia tu wakra. Wakra ni adalah kalau kita nak bakar kan, kita akan cari apa? Kita akan cari daun-daun kayu tak? Kain-kain buruk ke tak? Sebagai bahan untuk kita bakar tu. Tu dipanggil wakra. Arab panggil wakra yang tu. Jadi kita dah sedia dah limauqi'iha, untuk tempat sik tu, apa dia? Wakra. Bahan-bahan yang nanti kalau dia jatuh situ, dia boleh apa? Dia boleh bakar lah. Tak? Cuma sini saya katakan budaya tu apa? Dia duduk sini. Awartu sahibi abaha. Okey, abaha tu bukannya ayah dia tu, bukannya ayah ibu bapa tu, tidak. Tidak. Dia gini. Orang Arab ni zaman dulu bila dia nak menyalakan api, dia nak menyalakan api, dia akan ambil 2 batang kayu. Okey. Kita tengok orang zaman dulu, mungkin orang zaman batu kot, bila dia nak menyalakan api tu dia buat macam mana? Dia apa, 2 batang kayu, lepas tu dia apa? Dia apa panggil? Istilah dia, dia buat gitu kan? Dia buat itulah. Di dalam YouTube ada. Kita boleh tengok cara orang Arab menyalakan api tu. Diguna kayu ni. Dia panggil azand. Boleh cari dalam YouTube. Okey. Jadi bila dia gosok, dia gosok kayu tu, kayu bertemu dengan kayu tu, dia gosok tu, dan dia akan mencetuskan api lah. Jadi kayu tu dia bagi nama, dia bagi gelaran dia. Kalau kayu bahagian bawah tu dia panggil untha, kalau hak atas tu dia panggil abun. Jadi abaha ni maknanya ayahnya tu adalah dia maksudkan kayu hak atas tu. Jadi sini wallahu a'lam, sama ada dia, saya pun tidak tengok tidak cari sambung kepada bait ni ataupun sebelum dia Zurrummah maksudkan apa ni saya tidak cari, tapi saya rasalah dia kata awartu sahibi abaha tu maknanya mungkin dia nak kata ke kawan dia ke yang dia tukar dia tukar kawan dia tu
bagi jadi sebagai kayu di atas tu, tujuan dia untuk menyalakan api. Mungkin di sana ada tujuan-tujuan tertentu lah kot. Okey. Tapi tak apalah. Yang tu kita cek semula. Cuma nak cerita sininya adalah orang Arab bila dia nak menyalakan api, dia akan ambil dua batang kayu. Okey, dia gosok gitu, api pun menyala. Maka kayu hak bawah tu dia panggil unta. Kayu hak atas tu dia panggil abun. Ayah. Ayah dah abun kan. Atas tu lelaki, hak bawah tu puan. Jadi bila dia gosok gitu, menyalalah api tu. Dia mengecik maka mengecik tu dia panggil siktun, dan dia tasbihkan siktun tu seperti ainidik, dan ulama balaghah kata wasiktin ka ainidik. Okey, dia adalah wajhus syabah, dia adalah sebagaimana yang Qazwini nyatakan itu, dan siktun tu dia mufrad, di satu benda je, siktun. Apa dia? Percikan api. Ainidik, mata ayam, dia satu benda je. Maka tu sebab tu dia kata mufradani, mufradani. Boleh? Okey, clear situ dah. Baik. Lepas tu kita berpindah ke bait seterusnya. Okey. Sorry. Yang ni sama, masih lagi contoh yang mewakili apa yang di atas tu, iaitu wal murakkab al hissi tarafahu imma mufradani. Jadi Qazwini buat mari dua contoh, ya. Tadi tasbih percikan api seperti mata ayam. Yang kedua ni wakal hayatil hasilati min taqarunis suwaril bidi al mustadirati, as-sigharil maqadiri fil mar'a ala kaifiyatin makhsusatin ila miqdarin makhsusin. Okey. Apa dia punya wajhus syabah dia yang murakkab ni? Tengok dia ada banyak elemen. Yang pertama dia kata kal hayatil hasilah, dia kata bentuk yang terhasil ataupun al-mutahaqqiq min daripada taqarunis suwaril bidi. Taqarun tu ijtima'. Min taqarunis suwaril bidi min ijtima'i, berhimpunnya, bergabungnya apa dia? Taqarun tu tulis ijtima', ya. Okey. Bergabungnya apa? Satu as-suwaril bidi. Satu gambaran warna putih, ada putih, okey, color putih. Okey. Al-mustadirah. Mustadirah apa? Dia bulat, bulat. Tak? Okey. Lepas tu as-sigharil maqadir. Maknanya apa tadi? Miqdar maqadir tadi, dia punya saiz dia kecil. Dia putih, bulat, kecil fil mar'a, pada pandangan kita ni. Mar'a ni pandangan mata lah, sebab benda ni mahsusnya. Okey. Bukan itu saja, bahkan ala kaifiyatin makhsusatin, dia mengikut kaifiyah yang tertentu. Cara dia, bentuk yang tertentu lah. Kaifiyah tu dia punya bentuk kan, cara dia ila miqdarin makhsus, sehingga kepada saiz yang tertentu. Tu maknanya satu benda yang warna putih, bulat, kecil, dia ada saiz-saiz dia. Dia ada saiz-saiz dia. Jadi benda ni penyair sebut di dalam bait syair dia. Siapa dia? Uhaijah bin al-Hulaj al-Julah atau Qais ibn al-Aslat. Yang ni saya pun tak cari ni secara detail, sebab penyair-penyair ni kadang penyair-penyair yang kita kata tak sahu mana lah. Tak sahu mana ni maknanya kalau kita ngaji ataupun kita belajar adab, sastra pun kita kadang dia tu memang penyair hebat, tapi mungkin dia tidak dikaji mana, tak dengar pun jarang-jarang, tak. Okey. Jadi kita pun kadang tidak tengok secara detail lah. Saya pun tak cari secara detail. Tapi benda ni kalau kita cari di internet ada je. Okey, sekarang ni mudah je.
Apa kata beliau? Dia kata waqad la hafiz subhi thuraya kama tara ka'unku dimullahiyatin hina nawwara. Dah je. Okey. Semula baca semula dah, bubarik molek. Bubuh barih molek. Waqad la hafiz subhi thuraya kama tara ka'unku dimullahiyatin hina nawwara. Apa maksud qad laha? Laha daripada laha ni mari lauhah. Lauhah kan? Lauhah papan kenyataan tu kan. Mana waqad laha ni waqad zahara lah, badalah, apa muncul tak? Muncul. Fi subhi, okey, pada waktu pagi kan. As-Suraya lah, bintang Suraya lagu mana wallahu alam. Boleh Google lah tengok dah. Okey. Tapi bintang Suraya ni orang Melayu bagi nama Suraya tu lah kan. Suraya dah. Ada satu lagu tu kan, apa? Headwing ke? Asal dia Suraya. Kita orang Melayu Suraya. Okey. Fi subhi, pada waktu pagi mungkin bintang tu keluar pada waktu pagi kot, wallahu alam. Saya tak tahu pasal bintang-bintang ni. Okey. Ala kulli hal, maknanya munculnya bintang gugusan bintang, dia gugusan dia. Suraya ni dia bukan sebutir je, dia gugusan bintang Suraya tu. Kama tara, sebagaimana yang mu boleh tengok. Mari tashbih. Jadi as-Suraya tu musyabbah. Dan dia mufrad, sebutir, satu je. Maknanya apa dia? Bukan sebutir, maknanya satu benda je, iaitu As-Suraya. That's it, Abi. As-Suraya. Bintang, gugusan bintang Suraya. Satu benda je. Dia tasbihkan seperti ka'ungku di mullahiyah. Ungkut mullahiyah ni, okey, mullahiyah tu, mullahiyah. Dia boleh baca dua ni. Satu mullahiyah, satu lagi mullahiyah, sebagaimana dalam syair. Tapi yang masyhur adalah mullahiyah. Sini dia dahulukan mullahiyah sebab dia punya wazan dia. Okey, tapi tak salah, boleh baca juga. Okey, tapi hak yang masyhurnya adalah mulahiyah. Hiyah. Apa dia? Mulahiyah ni nak salah satu nama untuk anggur. Jenis-jenis anggur lah okey. Jadi ungkut tu apa dia? Gugusan-gugusan anggur tu. Cuba bayangkan anggur tu. Tak. Tapi anggur tu warna apa? Hina nawwara. Anggur tu dia cerah lah, cerah. Anggur yang warna, bukan anggur gelap Bukan anggur yang warna gelap ke warna merah tak, tapi dia warna putih, warna cerah. Lagu mana ada ke anggur putih ke tak, wallahu alam, tapi dia cerah lah, dia cerah. Hina nawwara. Sebab an-nawwara tu dia bercahaya. Dia bercahaya. Mungkin anggur hak yang kan, anggur kan ada juga hak yang warna hijau muda tu kan, dia bercahaya, mungkin tu kot maksud dia, wallahu alam. Okey. Tetapi di situlah tashbih. Tashbih mufradani, dia punya musyabbah dengan musyabbah bih dia, iaitu musyabbah dia Suraya, musyabbah bih dia adalah ungkut mullahiyah. Okey, hina nawwara, satu benda. Tapi dia punya wajhus syabah tu, ulama balaghah kata dia murakkab daripada beberapa perkara. Yang pertama as-suwar al-bid, yang kedua al-mustadirah, yang ketiga as-sighar al-maqadir, fil mar'a ala kaifiyah maksusah ila miqdari maksusah. Maka ulama pun mengkategorikan dia di bawah wajhus syabah al-murakkab al-hissi. Kenapa al-hissi? Sebab kita boleh tengok benda ni. Maknanya dia boleh ditangkap dengan panca indera. Okey. Boleh tak? Okey. Malam ni kita baca syair. Selagi. Kita baca selagi. Yang di bawah ni, tetapi yang ni wa amma murakkabani. Ni contoh untuk murakkabani. Ingat murakkabani ni balik kepada musyabbah dengan musyabbah bih. Musyabbah dengan musyabbah bih. Okey, musyabbah dengan musyabbah bih. Kalau tadi mufradani, yang ni murakkabani. Maknanya kedua-dua dia, musyabbah dengan musyabbah bih tu dia murakkab. Lepas tu kal hayati, kal hayati ni apa ni, wajhus syabah ka ni bukan balik kepada murakkabani dah. Okey, ka ni dia balik kepada wajhus syabah dia. Wajhus syabah dia dah, iaitu apa dia, kal hayah al hasilati min. Okey, sini dia tulis huwi, huwi. Dalam buku saya ni pun dia tulis huwi. Tapi dalam buku ni dia tulis hawiyi. Bila saya rujuk, memang dia boleh baca dua-dua. Nak baca hawiyi pun boleh, baca huwiyi pun boleh. Maksud dia apa? Maksud dia sukut, jatuh. Jatuh.
Okey. Kal hayati al-hasilati min huwiyi ay min suquti ajramin musyriqatin mustatilatin mutanasibatil miqdari okey, mutafarriqatin fi jawanibi syai'in muslimin. Okey. Apa maksud dia? Seperti satu bentuk yang terhasil daripada jatuhnya jirim-jirim. Jirim-jirim, ajram ni jamak kepada jirim tak? Maknanya apa? Benda-benda lah. Benda-benda tak jirim kan? Benda yang musyrikah, yang dia tu bercahaya, mustatilah, lepas tu dia panjang. Mustatilah tu dia tak sama dengan mustadirah tadi. Kalau mustadirah tu dia bulat, mustatilah tu dia jadi panjang gitu. Okey. Mutanasibatil miqdar, saiz dia tu lebih kurang je. Mutanasibah. Dia lebih kurang. Tapi dia mutafarriqah. Dia musyrikah kan? Sini cerah, lepas tu sini cerah, lepas tu situ cerah, lepas tu sini cerah. Tu maksud dia mutafarriqah. Dia ada banyak. Dia jatuh, lepas tu dia tu bentuk dia tu panjang, cerah, lepas tu dia jatuh tu mutafarriqah. Jatuh sini, jatuh sini, jatuh sini. Fi jawanibi syai'in muslim, di sisi suatu benda yang gelap. Cuba kita bayangkan suatu benda yang gelap, lepas tu ada cahaya jatuh, cahaya yang bergerak. Bergerak situ, bergerak sini. Dan mutanasibatil miqdar, dia punya kadar dia, iaitu saiz dia tu lebih kurang je. Bukan kata hak ni pendek, lepas tu hak tu pula panjang pula. Tak, dia lebih kurang. Kuatnya khayal penyair ni kan. Fi qawli Bashar, dalam kata-kata Bashar. Saya akan cerita pasal Bashar lepas ni dah. Kalau penyair lain tu saya tak bercerita, tapi Bashar ni dia kena cerita sebab dia relevan. Saya akan cerita lepas ni. Hak lain tu tidak relevan. Tidak relevan. Maknanya tak semua tu penyair tu hebat-hebat belaka. Terbaik pula kata tak relevan. Maknanya apa? Bashar tu dia lebih relevan dengan kita punya pengajian bahasa Arab. Saya akan sebut lepas ni. Okey. Apa syahid dia? Tengok dah. Hebat dah Bashar. Dia punya khayalan dia. Dan memang dia pun hebat. Saya akan cerita lepas ni. Dia kata ka'anna mutharan naq'i fawqa ru'usina wa asyafana lailun tahawa kawakib. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab balaghah, dia syarah masya-Allah. Dia syarah bait syair ni subhanallah. Macam-macam takhrij dak. Fa'il tahawa tu pun Bashar sebut tahawa je, tapi dia syarah madi dia, kalau madi gini, kalau mudhari' gini. Ni kita boleh baca dalam Mutawwal Taftazani, Sa'duddin Taftazani tu boleh baca. Banyak dalam rujukan-rujukan balaghah, masya-Allah. Memang hebatlah. Orang hok syarah tu pun hebat, penyair tu pun hebat. Dia kata ka'anna mutharan naq'i fawqa ru'usina. Okey. Kita bagi tengok baris dulu lah. Tengok makna dulu. Okey. Mutharan naq'i, ka'anna mutharan naq'i fawqa ru'usina. Apa dia maksud an-naq'i? An-naq'i tu apa dia ni? Al-ghubar. Tulis dah. Al-ghubar. Ghubar tu debu-debu. Okey. So suasana ni apa ni? Kita nak sebut dulu supaya kita boleh bayang. Sekarang ni Bashar dia buat tashbih, dia menggambarkan, dia mentashbihkan suasana ketika berperang di padang pasir tu. Yang duduk atas kuda, bawa pedang. Tak, kan? Saya tengok dalam movie kan? Tak. Kalau bukan orang Arab pun, Mak Saleh pun ada kan? Tak, perang tak? Naik kuda, berperang atas kuda tak? Dengan dengan pedang tak? Tumpang, kungkang, tak? Tak, kalau tengah panas juga nampak berkilat tak? Tuntang. Okey. Jadi, ka'anna mutharan naq'i, seolah-olah ghubar. Ghubar tu apa? Debu. Muthara yang athara, kalau kita kata athara yuthiru, maknanya debu tu kita kucar debu tu pun dia pun jadi apa? Biasa tak kalau kita duduk tempat, kadang-kadang musim kering tak? Musim kemarau kan? Kadang-kadang tak? Kalau ada tempat tanah yang kering tak? Bila kita pergi kucar sikit tanah dia tu kan, debu dia pun
naik ke atas kan. Naik ke atas bergerak dak angin bawa kan. Tu dia panggil mutharan naqi. Cuba kita bayangkan kuda di padang pasir tak. Dengan debu tu bila kuda tu duduk injak tanah tu, jadi debu tu pun dia akan naik dia akan naik. Dan debu tu dia gelak lah kan. Dia kelam kan, kelam. Okey. Fauqa ru'usina, debu tu pula muthara fauqa ru'usina, di atas kepala kita. Tak? Di atas kepala kita. Sama ada kita duduk atas kuda ataupun duduk bawah. Duduk bawah kuda. Maknanya perang jalan kaki untuk prajurit yang tak naik kuda contoh kan. Dia perang tu kan. Memang berdebu. Berdebu kan. Okey, suasana tu hiruk pikuk dalam suasana tu kita boleh bayang. Wa asyafana. Okey, asyaf ni dia baca bukan, ada riwayat kata asyafina dan dia ada takhrij dia. Tapi sini wa asyafana sebab waw tu dia panggil wawul ma'iyah. Maknanya bersekali dengan gubar debu yang duduk atas kepala tu, sekali masa tu adalah apa dia? Pedang-pedang kami. Pedang tu. Pedang tu kena ada tu sebab dia salah satu elemen yang membentuk wajhus syabah yang musyrikah mustatilah tu. Cuba bayangkan pedang. Pedang ni kan dia kilat kan? Dia kilat dah. Tapi ada debu. Dia kata dia tashbihkan sama seperti malam. Tahawa kawakibu. Tahawa ni tahawa ni tasaqata, maknanya jatuh. Kawakibu. Kawakibu ni apa? Bintang dia. Apa maksud dia? Malam yang bintang dia jatuh. Pernah tengok tak? Bintang jatuh pada waktu malam. Apa maksud dia? Ni komet lah, komet. Apa? Komet kan? Kan kadang-kadang dia jarang berlaku tak? Dia jarang berlaku. Dia berlaku tapi kita jangan tengok, sorry tak? Kadang kan dia tiba-tiba kita tengok langit, tiba-tiba ada bintang lalu. Tak? Apa panggil komet ke apa? Itulah dia lailun tahawa kawakibu. Gelap, tiba-tiba ada benda cahaya. Lalu. Saya tak pernah tengok. Kecuali dalam YouTube, dalam movie adalah tengok. Jadi Bashar dia tashbihkan ketika orang berperang tu, ada apa? Ada asyaf, ada pedang. Lepas tu pedang tu pula, ada gubar. Gubar tu pula dalam keadaan merebak gitu tak? Gubar tu sampai ke atas kepala, fauqa ru'usina, atas kepala. Sama seperti malam, satu elemen malam. Lepas tu ada bintang, lepas tu bintang tu jatuh. Jadi di situlah dia murakkab. Murakkab pada mutharan naq'i fauqa ru'usina wa asyafana. Yang tu musyabbah. Dan tarkib juga ada pada lailun tahawa kawakib. Jadi tarkib ada di musyabbah dan musyabbah bih. Maka wajhus syabah dia pun memang murakkab. Apa dia? Itulah al-hay'ah al-hasilah min huwiyi ataupun hawiyi. Maksud dia sukut ajramin musyriqatin mustatilatin ila akhiri. Kita bayangkan wajhus syabah dia tu satu benda yang cerah jatuh. Faham daripada apa? Tengok daripada yang ada pada pedang tu lah. Tak? Lepas tu mutanasibatul miqdar. Dia punya saiz dia lebih kurang je. Tak? Pedang tu kan. Lepas tu dia pula mutafarriqah. Dalam suasana perang kan, situ sini cerah kan. Lepas tu suasana tu pula syai'in muslim. Sebab apa? Sebab gubar tu. Maka itulah dia ditashbihkan sama dengan malam yang bintang dia tu jatuh, bintang lalu tu kan, komet ke apa tu. Tak? Boleh bayang ke tashbih tu? Itulah dia Bashar. Masya-Allah. Saya katakan tadi yang saya nak cerita pasal Bashar ni sebab gini. Tadi bila saya tengok BCN ni, bila saya nampak je Bashar tu, maka saya rasa saya nak berkongsi lah. Sebagai suatu pengetahuan lah. Kalau kita di dalam bidang bahasa Arab ni, kita kena tahulah. Dan saya yakin semua memang tahu benda ni dan juga pernah belajar. Cuma kita kata nak review balik. Di antara perkara yang kita belajar dalam pengajian bahasa Arab ni ialah dia panggil apa? Al-ihtijaju bil-lughah. Tahu al-ihtijaju bil-lughah?
Apa maksud al-ihtijaju bil lughah? Ataupun secara spesifik dia unsur al-ihtijaj bil lughah. Tempoh masa yang mana bahan bahasa tu kita boleh jadikan dia sebagai hujah. Okey. Bahasa-bahasa kita ni dia ada bahan dia kan. Bahan ni apa? Iaitu itulah yang diriwayatkan, kalimah-kalimah, ibarat-ibarat, ayat-ayat yang diriwayatkan daripada orang Arab. So dia ada tempoh masa dia yang kita boleh gunakan sebagai hujah. Dia ada tempoh masa dia, dia ada due date dia. Okey, waktu dia panggil unsur al-ihtijaj bil lughah. Maknanya sampai tarikh apa yang kalimah, ayat yang diriwayatkan oleh rawi-rawi daripada orang Badui ke, orang yang duduk di bandar ke, kita nak ambil kira sebagai hujah dalam bahasa, dalam nahwu contohnya, ataupun di dalam mu'jam, siapa bila, tarikh bila. So bila saya tengok Bashar tadi, saya teringat, okay, saya nak share. Dia sebenarnya, dia ulama ni, saya tak nafikan dia ada khilaf. Dia ada khilaf sedikit. Ada khilaf dalam bab ni. Cumanya hak yang masyhur lah, saya sebut lah. Okay, masyhur antaranya Imam As-Suyuti. Dia sebut dia dalam kitab dia Al-Ihtijaj. Imam As-Suyuti dalam banyak-banyak kitab yang dia karang ialah kitab berkenaan dengan usulun nahwi. Nahwu dia ada usul juga. Sama sebagaimana fiqh, dia ada usul juga. Dan kalau kita baca memang dia lebih kurang je. Dia lebih kurang je daripada segi perbahasan dia. Apa yang dibahaskan di dalam usul fiqh tu, tak, dia pattern dia sama je yang dibahaskan dalam usulun nahwi. Usul-usul tu maksud dia adillah lah. Kalau usulul fiqhi maknanya adillatul fiqhi. Kalau usulin nahwi maknanya adillatun nahwi. Apakah dia dalil-dalil yang digunakan oleh ulama nahwu ni untuk dia buat kaedah dia tu kan. Dia kata kaedah dia gini. Dalil ambil mana? Okay, dalil itulah hak yang diriwayatkan daripada orang-orang Arab, antaranya kan syair ke nathar ke, selain daripada hadis dan juga Quran. Okey, so hadis dan Quran tu tak ada masalah, hak tu la niza'a fihima, tetapi bahan-bahan contoh syair, kalimah, ayat-ayat yang orang Arab sebut tu, hak tu hak berkait dengan apa, asru al-ihtijaj bil lughah tadi, di mana dia menetapkan, kalau ikut kata Imam As-Suyuti, okey, iaitu dia setakat, ni pandangan masyhur lah, dia setakat kalau orang yang duduk di bandar, dia setakat tahun 2 Hijrah. Tahun pertengahan tahun 2 Hijrah lah, dalam tahun 170, 80 macam gitulah. Okey, setengah tu dia kata setakat tahun 2 Hijrah lah. Tahun 2 Hijrah. Tapi kalau yang duduk di orang Badui yang duduk di kapur-kapur tu, di padang pasir tu, dia tambik sikit masa tu, dia bagi lama sikit sehingga ada yang kata dia ada khilaf juga, ada yang kata tahun ke-4 Hijrah, ada yang kata tahun ke-3 Hijrah. Okey. Lepas tu dia ada khilaf pula. Okey, itu untuk nahwu. Tapi kalau untuk mu'jam, kalau untuk mu'jam dia lanjut lagi. Ada ulama yang dia lanjutkan lagi sampai ke tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Bukti dia, dalil dia adalah Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari bila dia buat mu'jam dia, Asasul Balaghah tu, dia ambil perkataan-perkataan yang dijadikan hujah, perkataan-perkataan tu yang dia riwayatkan pada tahun 6 Hijrah. Sebab tu mu'jam. Jadi sebab tu ulama kata kalau mu'jam ni tak apalah, kita tamdik sikit. Tapi kalau nahwu ni dia tak boleh. Dia kata kalau orang yang duduk di bandar, kita hanya jadikan syair-syair dia sebagai hujah, sebagai dalil, kata-kata dia ke, setakat tahun 2 Hijrah. Dan kalau duduk di kampung, orang Badui lah, okey, Sahara ke apa semua tu, maka mereka tu bolehlah pergi ke tahun 4 Hijrah. Sebab apa? Sebab bandar ni dia telah bercampur orang Arab tu dengan orang-orang yang bukan Arab. Dan dia ramai al-muwallad dengan al-muwalladu dengan al-muhdathun dia panggil. Tahukah istilah muwallad? Muwallad ni dia yang ibu bapa dia bukan asal orang Arab, dia bukan asal daripada Parsi,
Tetapi kemudian dia di dalam peperangan tak, bila orang Arab berperang dengan orang Parsi, maka orang Arab menang dan dia pun dijadikan hamba lah, dan dia dibawa balik ke Basrah contohnya, ke Kufah, ke negara Arab. Okey, dan dia duduk di situ, dia ni orang Parsi tetapi dia kahwin dengan orang Arab. Okey, dia kahwin dengan hamba perempuan yang Arab ataupun dia kahwin dengan orang Arab lah, kita kata dia kahwin dengan orang Arab, lepas tu dia dapat anak. Maka anak tu dia tu muwallad, dan anak tu dia tak tahu dah bahasa Parsi ke apa, dia membesar di dalam budaya Arab sehingga dia tu macam Arab lah. Lidah dia, mungkin muka tu tidak, sebab dia ayah dia bukan orang Arab, tapi lidah dia, perangai dia, budaya dia, makan minum dia, kehidupan dia macam orang Arab. Itu dia panggil muwallad. Contohnya macam kalau kita, orang-orang Patani kita tak, orang Patani kita, orang Malaysia kita dulu kan, pergi belajar di Bekah tak, duduk di Bekah, lepas tu kahwin di Bekah, lepas tu dapat anak. Anak tu memang tak balik pun ke Jawi ni, tanah Jawi ni kan, anak tu memang besar sana. Lepas tu kita pergi Mekah, kita nampak orang Melayu, dengan hidung orang Melayu, muka orang Melayu tak, makan pun Melayu, tapi bercakap lidah tu Masya Allah macam kat Arab, macam kat orang Arab Saudi. Ada itu masyhur kan, istilah tu kita panggil muwallad kan. Jadi ulama dia pun buat syarat, buat ketetapan. Dia kata okey, start daripada Bashar, selepas Bashar, dia punya kita kata syair-syair dia pun walaupun hebat ke, kita tidak boleh jadikan hujah untuk nahu. Kalau dia ada yang contohnya dia menyalahi kaedah, contoh kan, dia buat mari satu bait syair, dia sebut tu menyalahi kaedah, lepas tu kita kata hak ni boleh dalam bahasa. Sebab apa? Sebab Bashar kata gini, tak boleh. Sebab Bashar tu dia kira muwallad dah. Tapi kalau sebelum Bashar, contohnya orang di zaman jahiliah dah, ulama ni dia bagi kepada 4 dah. Tabaqat asy-syu'ara ni dia bagi pada 4. Yang pertama zaman jahiliah. Yang kedua zaman mukhadram. Mukhadram ni penyair yang sempat zaman Islam, lepas zaman jahiliah, lepas tu sempat dengan zaman Islam, zaman Nabi. Contohnya Hassan bin Sabit apa semua kan. Itu dia panggil mukhadram. Lepas tu Islamiyin. Islamiyin ni hak yang selepas pada tu, hak yang awal-awal Islam tu, sehingga kepada marinya yang nombor 4 ni Al-Muwalladun. Al-Muwalladun ni dia start dengan Bashar. Jadi sebelum Bashar naik ke atas tu, majoriti ulama kata kita boleh pakai dia punya riwayat syair dia. Kalau dia kata contoh, disebut dalam satu riwayat syair dia satu benda yang menyalahi kita kata kaedah umum, tiba-tiba ada satu mazhab nahwu ni dia kata yang ni boleh baca gini sebab di dalam syair ni gini. Contohlah kita nak mudah faham, dan syair tu dijadikan dalil, dan bila cek tengok syair tu memang dia ada pada unsurul ihtijaj, maknanya sebelum Bashar naik ke atas, maka boleh. Faham dah? Itu dia punya satu isu yang berkait dengan usul al-ihtijaj. Jadi dia start dengan Bashar, dan Bashar ni dia mati pada tahun 168 Hijrah. 168 Hijrah. Jadi sekitar itulah pertengahan kurun kedua tak? Pertengahan kurun kedua. Bahkan ada setengah ulama tu dikira kurun kedua tu lah maknanya. Tak? Sebab tu dia ada khilaf. Okey, yang mari selepas tu contohnya siapa? Abu Tammam dengan Buhturi. Memang ulama memang majoriti memang dia tidak ambil lah sebagai hujah lah, tak? Sebagai hujah dalam nahwu lah. Okey, tapi hak sebelum tu dia ambil. Okey, boleh dah? Faham dah isu tu? Okey, so Bashar ni lagu mana orangnya? Lagu mana orangnya? Okey. Yelah, masa belajar dulu pun ustaz dah cerita dah, ingat dulu dah. Tapi gitulah. So bila ada internet apa semua ni, kita boleh akses buku-buku, maklumat-maklumat pasal penyair-penyair ni dah. Kita dapatilah yang penyair-penyair ni sebenarnya dia ada 2 jenis. Dia ada 2 jenis orang penyair ni kan. Okey, gitulah manusia kan. Dia ada jenis orang yang juru. Orang yang memang dia juru. Maknanya
Dia tu ada bakat. Allah bagi pada dia bakat daripada segi syair tu, bahasa tu. Masya Allah, kalam dia fasih. Tak? Dia punya syair-syair dia, Masya Allah, hebat. Bila orang kaji, bila orang diskusi pasal syair dia, Allah, Masya Allah, hebatnya. Kadang-kadang makna yang dia sebut tu, kalau orang lain sebut tu, mungkin susah nak faham. Tapi dengan dia tu, dia sebut mudah je ayat dia guna. Tu kelebihan tu, bakat tu. Bukan semua orang ada tu. Allah beri bakat tu. Jadi penyair-penyair ni yang berbakat ni dah. Okey, dia ada dua jenis. Ada hak jenis hak perangai dia tu juru lah. Masya-Allah, dia mutadayyin. Arak dia tak minum. Dia bagus. Jaga akhlak dia dah. Tapi dia ada selagi tu hak yang hak berlawanan tu. So kalau kita baca dalam sejarah hidup penyair-penyair ni, tabaqatus syu'ara macam tu tak? Kita akan dapati yang Allahu a'lam, Bashar ni dia diriwayatkan dia jenis pesing hak ada masalah tu sikit. Dan Bashar ni dia dilahirkan buta. Nah, kalau riwayat kata, ada yang kata dia dilahirkan buta, waktu majoriti riwayat lah. Ada selagi riwayat kata dia tidak dilahirkan buta, tetapi masa dia kecil tu, dia kena satu penyakit tu menyebabkan dia jadi buta. So, dia ni buta dan dia mati. Okey, ada riwayat kata umur dia 90 lebih. Tapi riwayat yang paling kuat, dia mati umur dia 70 lebih lah. So, dia buta, 70 tahun dia hidup tu, dia punya khayal dia tu mengatasi orang yang celak. Bila dia buat syair dia tu. An-Nuqat, pengkritik syair kan, pengkaji syair. Dia tengok syair Bashar ni, Masya Allah, hebat. Tak padan dengan orang. Sebab orang tu daripada segi fizikal dia buta. Bukan setakat dia buta, tapi dia ni di tubuhan dia besar sikit. Kita kata dia gemuk sikit lah. Dia gemuk, tubuhan dia besar, dia dahmun. Besar. Lepas tu pula muka dia ni majdurul wajhi, dia memang berjerawat orangnya. Lepas tu mata dia ni, dia masalah macam ada ketumbuhan kat mata dia ni. Okey. Sehingga kan dalam riwayat mengatakan yang orang buat perumpamaan kalau orang nak kata maknanya muka dah handsome lah, maknanya macam gitulah. Dia sama macam Al-Jahiz kan. Al-Jahiz pun sama. Dia mata dia pun dia gini lah kategori dia ulama hak muka dia tu yang dia kurang comel sikit lah. Muka dia tak handsome mana. Dia ada kecacatan sikit lah pada muka dia. Seperti Al-Jahiz, Bashar tak? Okay. Dan lidah dia ni memang lidah dia memang apa? Memang ni lah. Memang laser. Lidah dia tu memang laser. Dan dia terjemahkan kelaseran lidah dia tu di dalam syair dia tu. Kalau dia nak kutuk orang, dia nak cerca orang, Masya Allah, dalam syair dia. Dia ada diwan dia dah. Sebab apa? Sebab diriwayatkan dia ni menghasilkan 12K qasidah. 12K. Bukan 12 qasidah, bukan 12 bait. 12K. 12,000 qasidah, bukannya bait. Qasidah. Satu qasidah tu panjang mana? 12K. Tapi itulah hilang. Hak yang sampai pada kita tu sikit. Tapi perawi kata memang 12K. Sebab dia sendiri sebut. Dia sendiri sebut dalam syair dia ada 12,000 qasidah. Tetapi hilang. Majoritinya yang sampai pada kita sekarang ni tak banyak. Berapa wallahu alam, tapi tak banyak dalam riwayat kata. Okey. Dan dia ni jenis lidah dia tu laser, dan dia pun juga ditahmuh lah. Orang tahmuh dia ni dengan dia tidak ghair mutadayyin, dan dia macam apa? Adalah dari segi akhlak apa semua kan. Cumanya satu cerita yang menarik. Dia mati memanglah pada hari kematian dia ni, dia memang tak ada kawan. Sebab apa? Sebab mulut dia laser. Jadi orang tak berkawan dengan dia. Lepas tu dikatakan, diriwayatkan pada hari dia mati, hak yang bau yang kita kata iringi dia ke kubur lah. Iringi dia ke kubur tu katanya maknanya tak ramai lah, antaranya hamba dia lah. Maknanya orang dak iralah ke dia ni. Dia mati pun orang dak cara.
Tetapi selepas pada dia mati, ini satu benda yang saya nak kongsi dah. Selepas pada dia mati, orang pun cek lah dalam kitab, dalam buku catatan dia lah. Orang cek lah buku catatan dia ke, ataupun orang pergi ke rumah dia, orang cek. Sebab dia ni tak ada keluarga, tak ada apa, hidup seorang gitu je. Kawan pun tak ada. Duduk pun gitu je lah. Dia bukannya orang kaya apa, tak. Okay. Pergi cek di rumah dia, orang jumpa ada satu catatan dia. Okay. Ada satu catatan dia tulis. Dia kata, aku pernah nak buat satu qasidah, satu syair. Aku nak kata kepada Alu Sulaiman. Dia sebut Alu Sulaiman. Alu Sulaiman ni ialah kerabat Sulaiman lah. Sulaiman mana? Wallahu a'lam lah. Saya tak tengok detail. Cuma dia sebut dalam riwayat tu Alu Sulaiman. Sebab apa? Sebab dia mendapati Alu Sulaiman ni jenis kerabat yang keluarga-keluarga dia ni jenis bakhil. Memang Bashar ni, dia jadikan dia, syair dia untuk takasub. Takasub ni apa dia? Untuk dia dapatkan duit. Sebab tu dia boleh je. Dia punya U-turn. Dia biasalah U-turn. Katakanlah dia suka orang tu. Okey, dia pun akan puji. Untuk dia dapat, dia jenis opportunis. Dia nampak, khalifah ataupun amir ni, dia jenis orang yang kita kata berduit, maka dia akan puji dengan tujuan dia dapat sesuatu. Tapi kalau dia tak dapat sesuatu, dia akan dia akan keji, dia akan kutuk. Dalam syair juga. Jadi mungkin Alu Sulaiman ni dikata bakhil mungkin sebab tidak mahu beri sesuatu pada dia lah. Jadi dia kata dia nak buat syair yang nak mengutuk dan menghina Alu Sulaiman. Tetapi apabila dia mendapati yang Alu Sulaiman ni ada kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata fatamanna'tu, maka aku pun imtana'tu, maka aku pun tak buat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Bashar ni dengan kerana sebab dia mendapati yang Alu Sulaiman ni walaupun bakhil dia kata, tapi sebab dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tak jadi nak kata. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira benda tu, dan kita tidak tahu yang kita ni masuk syurga Allah ni dengan sebab lah kita kata kan, amalan hak besar ke hak kecil ke hak mana ke, kita tidak tahu. Yang itu kan ada dalam hadis kan. Tak. Wallahu a'lam. Tu cerita Bashar. Okey. Bacalah cerita-cerita penyair ni dan ambil lah pengajaran. Saya cerita ni sebab kita belajar tentang ni, kita nak ambil pengajaran. Okey. Gambar penyair-penyair bila saya baca memang dia ada hak juruh-juruh, masya-Allah. Syair-syair dia penuh dengan hikmah. Sehingga kan Arab pun dia tidak mahu sebut dalam syair dia sebab dia juruh. Tapi ada hak yang sebaliknya. Mutanabbi. Tak. Syair dia bermacam-macam. Okey. Dan dia memang orang hebat, Mutanabbi. Mutanabbi dia mari selepas Buhturi, selepas Abu Tamam. Abu Tamam, Buhturi, Mutanabbi. Dan memang syair Mutanabbi ni memang dikaji sampai sekarang dan memang dia hebat. Mungkin lebih hebat lagi daripada Bashar, tapi dia tidak sezaman dengan Bashar. Dia mari beberapa ratus tahun selepas tu. Okey. Dan orang kata bahawa Mutanabbi ni dia memang peringkat awal dia memang dia penyair-penyair yang adalah isu-isu tu ke. Tetapi dia mati. Ketika dia mati, orang tengok di bawah tempat tidur dia adanya kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Okey, tak apalah, kita berhenti setakat tu malam ni. Jadi 10.35 dah, kita sambung minggu depan. Boleh dah? Minggu depan ni kita tengok yang ni sikit je, Mukhtalifah ni dah. Okey ni. Boleh? Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey, Saif tak ada ke malam ni? Saif gimana malam ni, Saif? Okey. Baik, kalau tak ada soalan kita berhenti setakat ni. Okey, kita sambung minggu depan dah. Okey. Jadi kita tutup dengan tasbih
kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.